Okey, hari ni saya nak share pasal tanaman cili dalam kokopit. Ah, Walaupun saya mungkin dah share pelbagai jenis info pasal tanaman cili dalam vertical tower menggunakan kokopit. Lepas tu macam recently saya share pasal serangan serangga dan pelbagai. Hari ni saya nak share, katakan kokopit ni dia ada satu masalah yang orang kata yang serius lah. Secara pengairan dia macam fertigasi kan. Setiap fertigasi ni kita supply air pakai fertigasi macam ni. Jadi kita tengok di dripper ni dia akan supply macam titisan air saja. So ini mesti kena ada dalam setiap hari 3 kali sehari macam tu, ataupun 2 kali sehari, ikut macam mana cara pengairan kita lah. Kalau polybag besar, maknanya dia buat 3 ke 5 kali sehari. Kalau macam tower macam ni, pasal kalau saya isi macam 1 liter pun, setengah liter pun dah consider dah habis pakai tower ni. Tapi dulu satu video tu saya ada share berapa banyak nutrien akan turun daripada atas ke bawah, daripada 100, 50%, 20% hingga ke kosong ke bahagian bawah kan. Tapi apa akan terjadi kalau salah satu dripper ni tak fungsi? Macam dripper ni dia berfungsi. Katakan dripper tadi masa petang saya busy, saya tak check. Jadi bila dripper tak berfungsi, pokok akan layu terus macam ni. Dalam sehari pokok tu akan layu terus macam ni. Jadi inilah salah satu punca akibat kalau dripping system tak berfungsi. Tapi tadi dia tak berfungsi, jadi saya cabut microtube ni. Lepas tu saya masukkan balik. Dia ada benda sumbat dalam. Sebab saya guna macam Novatec yang patut saya tak guna. Pasal tu walaupun saya dah dilute baja tu, saya dah kacau jadikan dia cair daripada guna baja AB, dia kadang-kadang masa dia lalu pipe besar ni okey. Tapi bila dia lalu T-junction ni, lepas tu dia masuk microtube kecil sebelum masuk dripper, kemungkinan ada benda sangkut kat sini. Jadi kita kena selalu pantau benda ni tiap hari. Kita kena cabut. Lepas tu kalau tengok benda macam ni, kita kena remedy cepat-cepat dah. Tapi benda ni tak ada masalah. Sekarang saya dah tahu awal-awal, tak tunggu sampai 2-3 hari lah. Kalau kita masak lah, kalau kita panas terik macam 8 jam terus, kalau pagi dah ada isu macam ni, memang terus petang dia dah hangus mati lah. Tapi ini masih boleh recover. Saya dah banyak kali kena macam ni tapi dia boleh recover. Yang penting kalau dah layu macam ni, bukan pokok tu mati, tapi dia akan ambil masa untuk akar tu serap balik air, kelembapan untuk hidup balik. Sama juga dekat sini. Tadi pokok-pokok ni semua dia dah layu, tapi saya dah pantau awal sikit. Sekarang tengok dia cuba hidup balik. Dia cuba jadi macam sihat balik lah. Daun-daun ni semua makin lama akan naik. Jadi sekejap lagi saya akan tunjuk dalam masa selepas sejam ke 2 jam apa kita tengok sekarang macam benda ni layu. Tengok apa macam mana dia revive balik lah. Macam kita minum 100 plus, tiba-tiba kita ada energi kan. Dia akan jadi macam tu lah. Jadi kita tunggu sekejap. Sebab itulah kebanyakan pokok tu saya tak pantau. Saya tengok daripada jauh, saya tengok okey, tapi pokok ni daripada jauh saya tak dapat nampak. Jadi tiba-tiba terlepas pandang. Inilah akibatnya. Jadi walaupun kita dah automatekan kita punya sistem fertigasi, saya pakai pump, saya pakai timer. Jadi sehari sekali saja saya pantau benda ni. Kecuali kalau saya nak letak saya nak tambah baja, mungkin sehari dalam 5 minit aja saya datang pantau. Lepas tu seminggu sekali saya spend 10 minit untuk 500 pokok ni. Sekarang saya dah ada pelbagai jenis pokok, jadi 500 pokok ni saya bancuh saya punya organic spray, foliar, apa-apalah dalam sekaligus. Lepas tu saya spray dalam masa 10 minit, habis cerita saya. Jadi saya biasa tak datang pantau sangat lah, sebab sini tak perlu pun. Sebab cara penjagaan saya memang okey. Memang dah terbukti tak ada masalah. Jadi pasal tu lah. Tapi ini salah satu info saya nak share lah, paling penting. Sebab katakan kita terlepas pandang, benda ni lah berjadi macam ni. Jadi kita kena betul-betul jaga-jaga sikit. Yang pokok yang ni tadi layu, sekarang dia dah hidup balik. Sama lah yang ni semua. Tengok dia air sekarang tengah serap dalam ni. Tadi dia betul-betul layu macam ni. Tadi dia betul-betul layu sampai daun dia nak koyak. Semua dah layu. Macam buah pun dah macam tergantung macam ni. Rugi kalau pekebun
ataupun peladang yang tanam besar-besaran kalau dia layu macam ni kan. Jadi sekarang air tu masuk dari akar, masuk ke daun-daun ni, jadi dia akan hidup balik lah. Jadi kalau macam peladang biasa dia tak kena masalah ni kalau dia sekali sehari dia fertigasikan air, sebab ladang tu dia naturally tak selalu kering, sebab sekali dibasahkan air tu akan ada mendapan, dia boleh stay lah, walaupun panas terik pun dia boleh stay sampai 1 hari, 1.5 hari macam tu. Jadi high chances kalau dia terlepas pandang pun mungkin dia layu bahagian petang, bahagian malam, pasal dah malam kan, dia dah sejuk dekat kawasan ladang, dia automatically ada pengairan dia daripada surrounding dia lah. Jadi ini salah satu benda yang kita kena selalu pantau ya. Saya nak share saja. Saya dapat peluang saya ingat nak share benda ni tapi tak tahu macam mana nak share. Salah satu masalah. Jadi dapat peluang, jadi saya ambil video terus. Jadi sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana dia hidup balik. Ini kita tengok sebelum dan selepas, nanti saya tunjuk. Kalau selepas tak jadi pun saya akan tunjuk jugalah, sebab bukan nak cakap apa kan, kadang-kadang ada juga bila kita pump balik air dia tak hidup nanti pun susah juga. Tapi kita tengoklah macam mana. Okey, sekarang saya dah balik, saya dah onkan pump saya. Lepas tu air dah mengalir macam lebih kurang dekat 40 minit. Sebenarnya dekat 30 minit saja. Lepas tu yang balance 10 minit tu saya sembuh air saja, macam ada pump manual kan, saya sembuhkan sikit-sikit, kasih air kat daun. Jadi saya tengok dia dah hidup balik lah, dia macam dah segar balik. Tadi layu, jadi sekarang dah segar balik. Daun dia semua dah okey balik. Sini pun sama, tadi kan anda tengok kan. Dekat sini tadi semua layu. Ada setengah masih layu macam ni, tapi ada setengah layu tadi kan. Tapi yang ni semua nanti dia akan segar balik lah, sebab tadi benda ni semua memang betul-betul layu. Terkejut saya tengok, tapi okey lah. So dah okey dah ni. Jadi macam ni lah, kadang-kadang kalau benda macam ni berlaku, kita kena cari jalan untuk hidupkan balik pokok tu, segarkan balik pokok tu. Kalau tidak, kita biar macam tu saja. Hari ni tak apa, kemungkinan besok pagi pukul 10, pukul 7 panas matahari tu, dia akan terus membunuh daun. Dia akan bakar daun tu, lepas tu akan terus layu kering. Lepas tu air tak boleh masuk dalam liang-liang stomata ataupun liang-liang daun. Sel-sel daun lah katakan, air tak boleh masuk. Walaupun kita sembuh air pun dia tak akan masuk. Tapi sekarang saya bagi macam bantuan kecemasan lah. Saya memang on pump balik. Lepas tu saya clear drip system tu supaya ada benda sumbat tadi kan, supaya benda tu clear. Lepas tu air masa jalan tu saya sembuh juga, tolong daun tu serap air juga. Jadi sekarang dah okey lah. Jadi ini salah satu cara kita nak segarkan balik pokok. Kalau katakan pokok kita layu, tak kira di mana kita tanam, kokopit, walaupun dekat ladang ataupun dekat polybag, ataupun pakai sekam bakar ke, tanah bakar sawit ke, apa jenis cara kita tanam pun, kalau pokok tu layu, penting air tak ada. Kalau air kita bagi pun dia masih layu, kita kena sembuh air dekat daun. Jadi daun pun akan serap air daripada akar pun. Sebab kalau katakan pokok tu macam 2 kaki tinggi, 1 kaki tinggi macam tu, air daripada akar tu nak serap pergi atas tu akan ambil masa lama. Kadang-kadang dia ambil masa lebih sejam. Jadi kalau nak cepat, tolonglah pokok tu sembuh dekat daun. Jadi kalau sembuh dekat daun, dia makin lama okey lah tu. Jadi ini result dia. Dah okey balik. Tadi saya tunjuk yang layu kan. Sekarang dah okey dah. Selepas 40 minit emergency treatment, dah okey dah. Okey, itu saja saya nak share.